Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ini. Hari ini ialah hari Isnin 12.12. Oh, Isnin 12.12. Isnin 12.12. Hari Isnin 12.12. Quote of the day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Wah, saya macam hujan. Air Sungai Kelantan sudah naik melebihi paras bahaya. Hujan tak sejuk macam Cameron Highland. macam je lah. Macam Cameron Highland. Nah, sejuk. Tapi seronok juga sejuk ni. Terutama rumah Atuk ni air perigi. Rumah Atuk guna air perigi. Tak guna air paip kerajaan. Air perigi. Wow, pagi-pagi mandi. Tapi pagi mandi air perigi. Jangan mandi air panas. Pagi tidak boleh mandi air panas. Pagi mesti mandi air sejuk sebab dia akan discharge toksik. Air sejuk, terutama air perigi. Wah, air sejuk Ada orang pagi-pagi sudah mandi air panas. Tak boleh, tak sesuai. Pagi-pagi mesti mandi air sejuk. Cara mandi pun kena ada cara Rasulullah. Cara Rasulullah mandi bermula dengan kaki. Pelan-pelan. Kaki dulu sikit-sikit naik sampai ke lutut. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Kalau orang nak mandi wajib lah. Kalau orang nak mandi taubat, boleh mandi taubat. Saja aku mandi taubat hari ini kerana Allah Ta'ala. Mandi taubat. Mandi taubat. Ataupun saja aku mengadak hadas kecil kerana Allah Ta'ala pun boleh. Mengadak hadas besar boleh. Jadi mandi pagi ni mandi sikit-sikit. Sikit-sikit mandi. Ya, kamu. Assalamualaikum Tok. Dan sahabat Duha. Mendung di Singapura. Now Atuk mendung. Kota Baru hujan lah kamu. Hujan terus. Tak berhenti. Ada tempat yang tak pernah bocor. Bocor sekarang. Itulah yang terjadi. Jadi cara mandi sikit-sikit. Naik sikit-sikit. Sampai ke lutut berhenti sekejap. Berhenti. Jangan terus simbah air pagi-pagi. Tak boleh. Mandi sikit. Kemudian naik sampai ke pinggang. Kalau sudah naik sampai ke pinggang, berhenti lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kemudian naik ke atas bahu. Bahu. Ambil sebelah kanan dulu. Sejukkan sebelah kanan. Sebab jantung kita sebelah kiri. Jantung sebelah kiri. Jangan bagi dia sejuk cepat. Nanti jantung tu bekerja kuat. Ya, subscribe YouTube Atuk. Ya, kalau boleh kawan-kawan. Sahabat-sahabat, anak cucu Atuk yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Boleh Mijik. Jadi basahkan sebelah bahu dulu. Kemudian selepas darah sejuk, baru basah sebelah kiri. Kiri. Kepala jangan lagi. Kepala las. Terutama orang pakai shower. Shower ni paling bahaya kepada si pelemah jantung. Terus hollow kepala bawah shower, habislah kau. Tertongginglah di situ. Bahaya. Jangan sekali-kali mandi bermula dengan kepala. Tak betul. Sebab tu Atuk tak pakai shower. Atuk pakai baldi besar tu. Beli baldi yang besar tu. Tempat takung air tu, guna gayung. Cara kita lah. Macam mandi di perigi dulu. Itu mandi cara yang terkawal. Kalau pakai shower, tak terkawal. Mandi di kepala, basah di kepala dulu. Mengundang lemah jantung. Pengsan terus. Allahu Akbar. Jaga-jaga mandi. Jadi kepala ni las. Kepala las kena air. Hari ni nanti kita pasal mandi sikit sebelum kita pergi kepada tajuk kita. Las. Kemudian ambil air satu gayung, tunduk. Biar air jatuh atas leher. Jangan jatuh atas kepala. Biar dia merecik sikit-sikit di kepala. Gayung tu air mesti jatuh atas leher. Air jatuh, tunduk macam tu, ambil air, tunduk ni. Baru pelan-pelan, barulah terus pergi basahkan kepala sampai habis. Macam itulah.
Kaedah mandi. Kaedah mandi pun kena belajar juga. Kena belajar. Jadi mandi bermula daripada tapak kaki, naik sikit, naik sikit, naik sikit, sehingga ke lutut. Pakai. Sebab itu jangan pakai shower. Shower ni selepas mandi dengan sudah basah tempat lain baru kena shower, boleh lah. Shower ni berbahaya. Terlampau berbahaya. Ramai orang jatuh bilik air. Ini yang sebab ni. Jatuh bilik air, jatuh pingsan dia, jatuh. Pasal jatuh terpaksa bekerja serta-merta. Maka jika sampai masa habislah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramai kawan-kawan tu pun ramai yang kena. Kena jatuh bilik air. Pasal jantung dia tak sempat nak pump. Maklumlah jantung tua. Tiba-tiba kena kerja kuat. Itu jadinya. Jadi hati-hati. Mandi pun ada cara dia. Hebatnya Islam. Sebab itu Islam agama yang lengkap dan sempurna. Kalau nak mandi pun kena ada cara dia. Tak boleh sembrono je mandi. Ya, Liza. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Tok Haji. Dah lama live ke? Moga Tok Haji dalam selamat Allah. Waalaikumsalam. Baru start. Atuk pun lambat hari ni. Lambat ini. Ni dah puasa ke? Siapa puasa hari ni? Siapa puasa kita geng? Hari Isnin Khamis puasa. Kamu puasa tak? Jangan-jangan lupa. Semalam lupa nak bagi tahu. Supaya puasa hari Isnin. Siapa yang mengamalkan sunnahku di pada mahsyar nanti, dia akan berada di sampingku. Dia akan bernaung di bawah arasku. Dia akan berada di teduh di bawahku. Noliza tak puasa. Okeylah, tak puasa tak apa. Puasa lagi bagus. Hari Khamis ada lagi. Hari Khamis ada insya-Allah. Puasa. Puasa Isnin Khamis. Berat juga puasa ni. Kalau puasa bulan Ramadan boleh pula kan. Pasal boleh puasa ramai-ramai. Orang lain pun puasa. Jadi kita ikut puasa. Tapi puasa Isnin Khamis ni orang lain tak puasa. Kita je puasa. Tapi itu yang hebatnya. Itulah di kala malam. Orang lain sedang tidur, kita bangun beribadat. Itulah ahli syurga. Di siang hari tak kala orang lain makan, kita puasa kerana Allah Ta'ala. Itulah ahli syurga. Itu cara orang ahli syurga. Ahli syurga ni bercakap baik-baik. Di syurga tak ada cakap tak baik. Di syurga tak ada dengki. Tak ada. Semua hati baik. Di syurga semua handsome. Handsome. Tak ada tak cantik. Cantik. Handsome. Sadar semua. Yang perempuan pula. Cun-cun saja. Itulah ahli syurga. Ahli syurga. InsyaAllah. Amin. Okey, kau update day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang lain. Jangan minta kepada perkara lain. Kalau minta kepada perkara lain, syirik. Ya Allahu Akbar. Syirik ni dosa besar. Dosa besar. Ada orang macam-macam lah. Pergi minta di penunggu lah. Apalah, tak boleh. Mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta. Walaupun nak berkelip mata pun minta izin dengan Allah. Minta Allah tolong. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Kedipkan mataku. Kalau Allah tak tolong, tak boleh kedip mata. Ya Allah, tolong dengarkanlah telingaku. Kalau Allah tak bagi dengar, tak boleh. Tak boleh. Ya Allah, bagilah mulutku boleh bertutur kata. Kalau Allah tak izin, tak boleh. Banyak benda kita kena minta. Tapi, oleh kerana benda tu boleh secara automatik. Bangun pagi, automatik dapat. Dapat lihat, dapat dengar, dapat baca, dapat ni, dapat tu, dapat ni, dapat ni. Akhir salih lupa nak bersyukur. Allahu Akbar. Lupa. Sebab apa? Sebab automatik dapat. Macam manalah kalau tiba-tiba saja bangun pagi mata terus tak nampak. Mata saja. Satu. Yang lain okey lagi. Mata saja tiba-tiba tak nampak. Allahu Akbar. Kan? Itu baru mata. Barulah kita sedar, ya Allah, kenapa mataku tak nampak, ya Allah? Terus ingat kepada Allah. Ya Noli, kata-kata yang baik-baik. Ya, kata yang baik-baik. Itulah ahli syurga. Ahli syurga. Mintalah dengan Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang yang menyombong dari kerana enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Nak apa-apa berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku. Malik yaumiddin. Padamulah aku sembah. Padamulah aku memohon pertolongan.
Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menguasai hari akhirat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Sebab itu kita berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Minta dengan dia, dia akan kabulkan. Minta, jangan tak minta. Tapi jangan sombong diri. Siapa itu? Jangan menyombong diri. Ini yang takut ni. Menyombong diri dengan Allah ialah orang yang tidak beribadah kepadanya. Dia kata orang tidak beribadah. Dia tidak kata orang yang tak solat sunat. Dia tak kata. Dia kata tidak beribadah. Orang sombong. Orang yang tinggal solat 5 waktu, orang yang tinggal tak puasa bulan Ramadan, itu orang sombong. Tapi orang yang tak mengerjakan solat-solat sunat juga orang yang sombong. Sombong nak menghadapku. Sombong. Alah, sunat je. Bukan wajib pun, tak buat tak dosa. Jadi sombonglah tu. Sombong. Sedangkan tahu bahawasanya kau minta dengan Allah. Minta dengan Allah, kau sombong. Allah kata, kau sombong dengan aku. Sombong. Kau nak minta je, tapi kau sombong. Sombong, tak nak solat sunat, tak nak puasa sunat, tak nak zikir, tak nak banyak benda tak nak. Tetapi duit nak. Duit nak. Anissa Rus. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam, apa khabar? Tudung Fazura. Cantik tudung tu. Morning. Yes, morning, my dear. Morning, early morning. Minta dengan Allah. Terutama orang buat bisnes ni, minta dengan Allah. Banyak berzikir sebab minta dengan Allah. Orang buat perniagaan, jika berniaganya penuh keikhlasan, jika mati dibangkitkan di syurga, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berniaga jangan main. Bukan orang politik, bukan pemimpin kerajaan, bukan. Ahli perniagaan yang jujur dan ikhlas akan dibangkitkan bersama Rasulullah di padang mahsyar. Itulah kelebihan orang berniaga. Sebab berniaga itu sunnah. Berniaga itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berniaga. Umur 25 tahun berniaga, 20 tahun berniaga. Dah berniaga. Sunnah. Ingat tu Anissa. Tapi mestilah jujur dan amanah. Sunnah. Jika dibangkitkan daripada mahsyar, akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang makan gaji, bukan. Bukan pemimpin kerajaan, bukan. Bukan datuk-datuk, bukan teku-teku, bukan. Orang yang bangkit bersama Rasulullah di padang mahsyar adalah ahli perniagaan yang jujur dan amanah. Bila dapat untung, banyak bersedekah, keluar zakat, membantu orang susah. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman, makin banyak wang, makin banyak dikeluarkan, makin banyak dikeluarkan. Macamlah takungan air. Semakin banyak takungan air dibuat, semakin banyak air datang, semakin banyak air dilepaskan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah hebat orang berniaga. Jika amanah dan jujur, akan bangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi solat kena buat. Solat 5 waktu kena buat. Tak boleh lah mentang-mentang lah dapat untung banyak, solat tidak, apa tidak. Tengok aku berniaga bagus, aku pandai tengok, aku untung banyak. Untung banyak. Itu namanya istidraj. Istidraj. Atuk belum baca Al-Fatihah? Oh, belum. Oh, kita baca Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kamu. Bagus kamu ada selalu bagi tahu. Ya, Tudung Fazura. Terima kasih. Okey, seperti biasa kita sama membaca surah Al-Fatihah. Ya, Cici. Hai, you. Ingatkan tenggelam banjir dah lama tak ada. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita buat bicara, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Jika pahala diberi bacaan Al-Fatihah ini, kita niat sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat sedekah kepada kedua ibu bapa kita, sahabat-sahabat, rakan-rakan, keluarga kita, dalam keluarga jauh, keluarga dekat, jiran-jiran, guru-guru kita, sahabat-sahabat Cook of the Day bersama kita semua ni. Sahabat-sahabat yang masuk tak masuk, yang masuk jarang-jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Semoga Allah bagikan pahala Al-Fatihah kepada mereka dan juga kepada muslimi muslimat, mukmini mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Menariknya surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang ditunjuk kepada nabi-nabi, para rasul. Makna kita minta dalam surah Al-Fatihah ini, setiap kali kita baca supaya Allah pandu kita. Jalan yang Allah beri kepada orang-orang anbiya dulu. Tinggi makna Al-Fatihah ini. Jangan main-main. Apabila kita baca siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus, jalan yang kau tunjukkan kepada para rasul, para nabi, para anbiya, bukan kepada orang yang ingkar dan kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang ingkar, besar makna Al-Fatihah ni, besar. Sebab itu Al-Fatihah ini, 3 ayat pertama ialah ayat mengagungkan Allah SWT. 4 ayat yang berikutnya ialah ayat doa. Doa, apa yang kita minta dengan Allah. Ayat doa tu. Jadi ni nak baca Al-Fatihah apa malah. Sedangkan doa. Tapi ada juga baca Al-Fatihah tak faham makna. Lepas tu berdoa pula, ya Allah, ya Tuhanku. Sedangkan dalam Al-Fatihah tu kena doa dah. Dah doa. Alamak. Batu Atuk touch screen, guys. Thank you Cici. Thank you. Dah ada banjir ke? Siapa dah ada banjir, tolong maklumkan. Kota Baru belum lagi banjir, tapi hampir banjir. Kalau 2 hari lagi macam ni, habislah. Habislah Kota Baru banjir. Mintalah hanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah kemudahan untuk segala hal, sampai pun pada urusan tali sendal. Kerana jika Allah tidak memudahkannya, nescaya seseorang tidak akan mendapat kemudahan. Mintalah apa saja. Kita kena minta. Kena minta semua. Sama ada diberi automatik, tak minta pun bagi. Itu cerita lain. Kalau tak minta pun lagi, kita bimbang takut istidraj. Sebab kita lupa kepada Allah, kita tak solat, kita tak baca Quran, kita tak zikir, kita tak solat malam, kita tak puasa. Maknanya istidraj. Allah kata, makin jauhlah engkau daripada aku. Allahu Akbar. Itu yang menakutkan kita. Batu Atuk tak kering, guys. Thank you Cici. Terima kasih banyak. Kalau kita asyik mengharapkan pertolongan manusia daripada Allah, selagi itulah kita tak kuat. Kita makin lemah. Sampai bila-bila. Mintalah pada Allah, maka kamu akan lebih kuat dan berani. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Bukan kita saja minta kepada Allah. Para rasul, para nabi semua minta kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah. Nabi Isa minta kepada Allah. Nabi Ayub minta kepada Allah. Nabi Zakaria minta kepada Allah. Semua minta kepada Allah. Nabi Muhammad lagilah minta kepada Allah. Pertolongan daripada Allah. Sedangkan dia para rasul dan para nabi. Tapi dia masih minta. Dan sentiasa minta. Bukan setakat minta aja. Sentiasa minta. Tapi dah minta tu tak dapat-dapat. Rasulullah pun ada minta tak dapat. Ada. Rasulullah minta tak dapat. Ada. Nabi Musa, semua Nabi-Nabi ada minta tak dapat. Tak semesti dapat semua. Dapat semua, tak semesti dapat semua. Jadi tak semesti dapat. Jangan rasa kecewa dengan takdir Allah. Bila jodoh belum datang, atau jodoh lambat, atau jodoh singkat, kita tak tahu Allah SWT dah susun cantik takdir kita. Orang yang kecewa, orang yang separuh gila bila dia tidak menerima takdir. Mengungkit-ungkitkan takdir. Itulah bahaya. Takdir daripada Allah SWT. Mintalah dengan Allah. Bila berlaku takdir, pertemuan takdir, ketentuan. Umur 4 bulan dalam kandungan, Allah telah tentukan rezeki,
apa ni, hayat berapa lama, apa ni, kahwin dengan siapa, kerja apa, semua dah umur 4 bulan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz setiap kita ini. Umur 4 bulan dah ada dah. Tapi tu bagaimana kita nak ubah takdir ini? Takdir boleh diubah. Tarikh mati dah tertulis di Lauh Mahfuz umur 70. 70 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis. Tetapi Rasulullah kata ada benda yang membolehkan 70 tu dianjak jadi 75. Ya, umur boleh panjang. Umur boleh panjang. Apa kerja kena buat? Ini yang kena belajar. Kita kena tahu. Pertama sekali, banyak-banyakkan sedekah. Niat sedekahku semoga umurku panjang. InsyaAllah umur jadi panjang. Tapi atuk kata tadi, umur kata ada takdir. Allah berkuasa mengubah takdir. Takdir boleh diubah. Boleh diubah. Apabila malaikat maut datang, aku datang nak cabut nyawamu. Tiba-tiba Allah kata, jangan lagi, diberikan kelonggaran. Kelonggaran 5 tahun lagi. Sebab apa? Sebab kamu banyak bersedekah. Itulah untung orang bersedekah, umur panjang. Jangan waktu susah je nak minta pertolongan dari Allah. Betul lah, Nariza. Masa sakit susah minta pertolongan Allah. Kalau kau senang, kau kata ini hasil usahaku. Itu satu kesilapan besar. Masa dia senang, dia naik pangkat, ini usaha kuatku, maka aku mendapat itu dan ini. Tak betul tu. Tak betul. Kita sentiasa berdoa. Berdoa, ya Allah, lantiklah untuk urusan kami. Pemerintah yang orang-orang yang terbaik di kalangan kami. Janganlah engkau lantik untuk urusan kami orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Allah boleh lantik. Tapi kau mengundi siapa? Itulah. Amal kerana bersedekah walaupun duit kita sedikit. Sedekah tidak menentukan kuantiti, tapi ditentukan kualiti. RM1 tak apa, ikhlas lillahi ta'ala. 1 juta tak ikhlas, burn, hangus. Hangus. Kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mungkin belum beri apa yang kita inginkan, tapi Allah sudah beri apa yang kita perlukan. Antara kita inginkan dan kita perlukan, Allah lebih tahu pada kita. Allah lebih tahu. Allah mungkin belum beri apa yang kita inginkan. Kita minta, ya Allah, dapatlah kerja yang baik, gaji 10,000 sebulan. Minta. Kalau minta dunia lah. Kita ni ramai-ramai ni, kalau minta mesti dunia. Ya Allah, dapatkan jodoh yang baik. Minta dunia lagi. Ya Allah, dapatkan bisnes yang baik. Dunia saja. Ya Allah, minta sihat. Semua minta dunia. Minta dunia. Berapa orang minta syurga? Ya Allah, kurnialah syurga padaku. Berapa orang? Utamakan syurga. Utamakan akhirat. Amalkan sedekah. Walaupun duit sedikit. Benar sekali. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Penyayang. Benar sekali. Pengampun, penyayang. Banyaklah. Banyak-banyak beristighfar. Benarlah, Naliza. Jadi Allah mungkin belum beri apa yang kita inginkan. Kita minta, kita rasa. Tetapi Allah sudah berikan. Allah sudah berikan apa yang kita perlukan. Kita harus ingat. Kita lahir dalam keluarga yang berbeza. Ini ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keluarga yang lahir dalam istana. Ada orang lahir dalam istana. Dia sudah lahir dalam kelompok kaya raya. Maka dia tak perlu lagi bermewah sebab dia dah mewah dah. Dia kejar kemewahan pun dia mudah dapat. Sebab dia dah mewah. Tapi kita yang lahir dalam kelompok miskin. Kelompok miskin. Sudah tentu untuk menjadi kaya kena kerja kuat. Kerja kuat di situ. Adakah Allah zalim di segitu? Tidak. Fazli. Ya, salam tu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fazli? Adakah kita lahir dalam keluarga miskin banding dengan orang lahir dalam keluarga istana? Maka Allah tidak adil? Tidak. Oleh kerana kau bandingkan hal dunia, maka kau akan nampak tidak adil. Sebab kau mementingkan dunia. Allah tidak penting dunia. Allah penting akhirat. Di mana kau lahir? Keluarga mana kau lahir? Tidak penting. Yang penting ialah sejauh mana kau beribadat kepadaku. Aku jadikan manusia dan jin adalah semata-mata untuk sembahku.
Tidak akan jadikan manusia dan jin kecuali untuk sembah aku. Bukan soal cari harta, bukan. Bukan soal cari pangkat, bukan. Ini semua dunia. Kita cuba membandingkan keadilan Allah Subhanahu Taala itu berdasarkan kepada tafsiran dunia. Wah, engkau lah, untunglah engkau lahir dalam keluarga Perdana Menteri kaya-raya. Bukan, boleh tentu untung. Untung sebenar ialah untung syurga. Bukan untung kekayaan. Bukan. Bukan, ini silap. Silap. Kalau tidak, Allah tidak adil di segitu. Kenapa tak semua orang lahir dalam keluarga Perdana Menteri? 35 juta rakyat Malaysia ni semua lahir keluarga. Boleh jadi ke macam tu? Tak boleh. Tapi yang penting kepada kita, orang Islam, ialah kita tumpu kepada akhirat. Kemana kita nak pergi? Nah, sebab itu syurga ini terbuka. Terbuka kepada orang kaya, terbuka kepada orang miskin. Tidak menjadi satu kemestian. Kaya dulu baru masuk syurga. Tidak. Tidak. Tidak menjadi satu kemestian. Apabila kau miskin, kau neraka. Tidak. Tidak. Bersangka baik dengan semua orang oleh. Terima kasih. Terima kasih. Nescafe Ice. Assalamualaikum tu. Ais tak boleh pagi-pagi. Sakit perut. Lain macam ni. Okay. Baik tu. Fazli. Jangan bandingkan. Kenapalah aku dapat kerja kerani gaji 2,000. Bos aku dapat jadi pengarah gaji 10,000. Maka ini tak adil. Bukan. Itu perbandingan dunia. Dunia sahaja ada kerani kanan, pegawai tinggi. Ini dunia. Dunia. Akhirat tak ada dah. Di syurga tak ada semua ni. Tak ada. Semua at par. Berdasar kepada amalan. Syurga tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tapi syurga Fazli. Itu dunia. Dunia. Ini dunia yang meletakkan beza. Ada tengku, ada datuk, ada tu. Ini semua dunia. Allah tak ambil kira tu. Di dalam kubur nanti dia tak ambil kira. Adakah kau tasri? Ya. Okey, kau dilepaskan. Tak ada. Tak tanya. Mahruk buka. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Engkau tasri ke? Engkau apa ke? Kau jutawan. Bilianer ke? Aku hentam kau. Aku hentam. Orang kafir juga akan ditanya. Mahruk buka. Tentu orang kafir tak boleh jawab. Walaupun dia kata, oi, aku ada bangunan 1,000 tingkat. Oh, I don't care. Malaikat kata. Dia hentam juga, hancur dia. Hancur. Hancur. Sebab soalan sama. You kaya ke? You miskin ke? You jutawan ke? You siapa ke? Soalan di kubur sama. Sama soalan dia. Sama. Soalannya mudah dan ringan. Mudah, ringan dan mudah. Bagi orang yang beramal. Bagi orang beramal. Bagi orang mukmin. Itu penting. Jadi sebab itulah kita dilahir dalam keluarga miskin, tiba-tiba bekerja kuat untuk menjadi jutawan. Memang penat. Penat. Itu Allah tak suruh. Allah suruh aku lahirkan kau dalam kelompok miskin untuk memberi pahala yang banyak. Sebab orang miskin ini dia kena banyak sabar, dia kena banyak redha. Banyak beribadah orang miskin. Sebab orang miskinlah yang paling ramai dalam syurga. Jadi berterima kasihlah kepada Allah, ya Allah. Syukur kerana kau memilihku menjadi miskin. Kerana aku sudah adalah di kalangan orang-orang yang layak masuk syurga. Orang kaya, dia bersyukur apa? Bersyukur apa? Orang kaya paling ramai dalam neraka. Apa? Jadi satu silap besar. You daripada miskin berusaha untuk jadi kaya. Daripada sudah berada dekat dengan syurga, berusaha kepada dekat kepada neraka. Ini dunia. Dunia tak boleh ambil kira. Kalau kau ambil kira dunia, maka sampai bila pun hidup kau tak akan senang sampai kau mati. Ya, ombak pantai. Assalamualaikum tu. Dan juga sahabat, thank you hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul lah tu. Setuju sangat. Ya, Fazli. Jangan. Kita kadang-kadang meletakkan keadilan Allah itu kepada benda dunia. Allah tak pandang dunia. Di sisi Allah, dunia ini, apabila Fazli celup air di laut, kalau pergi kat pantai tu, celup air di laut, cuba angkat jari. Ada menitik kan? Itu je dunia di sisi Allah. Air titik itu je dunia. Air titik itu je. Kecil, tak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena yakin ni. Kita kena yakin. Rukun iman 6 perkara kena yakin. Yakin bahawasanya tempat kita ialah di akhirat. Jadi kita tak payah risau di dia. Apa nak sangat di dunia? Takkanlah orang jutawan makan 10 pinggan makan tengah hari. Tidak. Takkan makan malam sampai 30 pinggan. Tidak. Dia makan sama dengan kita sekadar untuk kenyang. Sebab kita human. Kita manusia, mereka juga manusia. Rasulullah juga manusia. Rasulullah ini adalah model. Macam mana nak hidup di dunia. Rasulullah ini model. Adakah Rasulullah itu berakhir dengan kaya raya? Tidak. Dia bermula dengan kaya, betul. Rasulullah bermula dengan kaya, betul. Tapi dia berakhir dengan kesusahan. Bukan miskin. Dia memilih untuk jadi susah.
Allah telah beritahu, ya Rasulullah kekasihku, adakah nak susah atau nak kaya? Adakah kau nak pangkat seperti kerajaan Rom ataupun tidak? Rasulullah kata, aku tak nak. Aku nak bersama dengan rakyatku yang miskin. Itu pilihan Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali dengan Fatimah. Dia memilih untuk hidup miskin, untuk susah. Sebab dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cantik. Jadi kita ni yang terbalik ni. Yang terbalik yang belum tentu masuk syurga tidak ni. Berangan-angan nak jadi jutawan. Apa cerita nak jadi jutawan? Apa cerita? Menyusahkan diri kau. Habiskan waktu 30 tahun umur kau dengan kejar dunia. Menyesal tak sudah kau? Menyesal. Siang malam tinggal anak isteri. Kenapa? Nak jadi jutawan. Adakah jutawan itu menjadi syarat masuk syurga? Tidak. Tidak. Amal ibadat bro. Fazli. Ya, semoga hari ini bertambah rezeki. Sahabat semua. Amin. Ambak pantai. Tak boleh bagi sikit pandangan tu. Pada kerajaan perpaduan. Dia sesuatu benda ini. Dalam kehidupan masyarakat kita yang penting ialah dalam keluarga kita. Sebab tu Allah kata jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Dia tak suruh jaga kerajaan, tak ada. Dia suruh jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tu harap Fazli faham. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Ya Noli, jangan mudah iri hati dengan orang lain. Jika diri sendiri, benarlah tu. Betul tu. Semua amalan akan disoal. Amin. Nescafe, terima kasih. Ambak Pantai, terima kasih Cici. Terima kasih. Thank you tau. Sentiasa bagi info-info nasihat. Ya, kita kena jangan. Inilah Fazli. Kita jangan terpedaya dengan dunia. Tapi ada orang juga yang marah lah. Engkau ni, kalau tak senang di dunia macam mana nak masuk syurga? Senang di dunia bukan jaminan masuk syurga. Kalau macam tu orang kaya tentulah masuk syurga. Tapi Rasulullah dah bagi tahu orang kaya lah paling ramai dalam neraka. Itu indication yang diberi oleh Rasulullah tahu. Hadis tu. Hadis sahih. Hadis sahih, jangan main. Jangan main. Kau pilihlah sendiri. Tapi ramai juga orang kaya yang masuk syurga. Orang kaya zaman Rasulullah tu ramai kaya. Sahabat Rasulullah kaya. Kaya Sayyidina Osman. Sampai sekarang harta dia bilion. Dah 1,400 tahun dah Sayyidina Osman meninggal. Dia ada wakaf harta dia. Ada bank di Madinah apa semua. Banyak harta dia. Bilion. Bilion. Ada. Tapi ramai orang kaya yang tersungkur. Kaya tak bersyukur. Orang kaya yang tersungkur. Tersungkur di pusara bunda. Habislah kaya. Sebab itu Rasulullah kata, orang kaya paling ramai dan neraka. Kau nak kaya pergilah. Tu tak nak. Untuk cukup makan boleh. Cukup pakai boleh. Sekat kereta untuk pakai boleh. Tapi banyak-banyak beribadat. Itu yang penting. Beribadat itu penting. Ni solat 5 waktu pun tak betul jalan. Macam mana masuk syurga bro? Tak boleh tu. Ya betul saya. Terima kasih. Terbaik tu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Azizan. Terima kasih. Terbaik tuan. Thank you. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Jadi baru hidup kita tenang Fazli. Beritahu kepada isteri dan anak-anak. Bukan kekayaan yang kita kejar. Tapi kesenangan. Kesenangan yang kita kejar. Kalau kita berada dalam situasi sekarang senang. Senang ni apa dia? Senang beribadat, senang baca Quran, senang solat, senang puasa, senang zikir. Itulah kesenangan yang sebenar. Senang seterusnya, boleh makan, boleh pakai, boleh jalan kaki. Itu senang seterusnya. Tapi di dunia ramai yang meletak kalau hidup senang, rumah kena besar, kereta kena besar, ada orang gaji, apa lagi, semua itu baru senang. Itu tafsiran yang salah. Salah, tak betul. Tak betul Fazli, itu tafsiran tak betul. Ingat bagaimana Fatimah pergi jumpa ayahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak pembantu. Kerana aku nak bantu orang lain, semua dapat pembantu. Aku nak bantu tak menjaga cucumu Hasan dan Husin dan menantumu Sayyidina Ali. Dia juga sepupumu. Apa Rasulullah kata? Kau tak boleh ambil. Tak boleh. Rasulullah tak benarkan Fatimah ambil pembantu dia. Kau buatlah sendiri. Tapi aku akan bagi zikir yang bolehkan engkau 2 kali ganda kuat daripada pembantu saya. Zikir apa yang diajar oleh Rasulullah? Kau bacalah Subhanallah 33 kali. Maha suci Allah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Segala syukur bagi Allah yang mengisi alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar 33 kali. Ini yang diajar. Itu yang dikatakan zikir Fatimah. Yang diajar. Inilah satu-satunya zikir yang Rasulullah sebut jumlah. Sebab tu zikir ini kena ikut jumlah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. 33 kali.
Banyak kali baca tak apa. Jangan tak apalah 33. Boleh buat 100. Tak boleh. 33 berhenti. 33 berhenti. Macam tu. Jadi Fatimah mendapat tenaga kekuatan 2 kali ganda. Apabila berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi itu bukan ukurannya. Kerja dunia kita rugi, kerja akhirat kita untung. Benar sekali, benar. Tak salah kerja dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Apabila dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, terus pergi solat. Itu orang bagus. Macam Sayyidina Osman, Abraham bin Auf. Dengar solat je, belum solat je, tinggal. Sebab tu di Mekah, semua perniagaan tutup waktu solat. Waktu solat, tutup. Dan tak boleh bermuamalah, haram. Haram berniaga masa solat, masa azan berbunyi. Tak boleh bro. Kita tak kisah, bantai je. Yalah muka Cina. Bukan Islam berniaga. Apa lagi? Kita ikut-ikutlah. Tak boleh. Tak kira shopping mall ke apa mall ke, kalau di Mekah waktu azan no business. No business, tutup. Tutup waktu azan. Jadi kalau kita boleh berada di tahap itu, alhamdulillah, jadilah kaya. Tak salah. Yang banyaknya yang kita bimbang. Bila sudah kaya, lupa dunia, lupa Allah. Lupa Allah, lupa dunia, habislah. Engkau termasuk dalam golongan orang yang ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Dunia akhirat seimbang, apa mendapat tu aja ni? Bukan seimbang. Tak betul. Jangan kata dunia dan akhirat kita kena buat seimbang. Tak ada. Kena 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Dunia sikit-sikit je. Semakin banyak kita buat untuk akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Kita tak boleh 100% beribadat. Tak boleh. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Dia tengok ada seorang lelaki itu sentiasa beribadat. Bermunajat, beribadat. Di dalam masjid 24 jam. Sayyidina Umar kata, kau tak ada anak ke? Ada. Kau tak ada isteri ke? Ada. Kau tak ada tanggungan? Ada. Habis tu siapa bagi makan minum? Dia kata, orang lain yang bagi makan minum. Terus Sayyidina ambil, pegang bahu dia ni, keluarkan daripada masjid. Tanggungjawab engkau yang lebih besar ialah memberi makan dan minum anak dan isteri kamu. Lebih besar daripada kau solat. Lebih besar daripada kau baca Quran di dalam masjid. Dalam masa kau mencari rezeki. Maknanya, tanggungan kena buat. Tak boleh, kena buat. Kena buat tanggungan. Tapi tidaklah pergi sampai tinggal solat. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya Allah, berikanlah kami khabar gembira dengan terkabulnya setiap doa yang dapat menenangkan hati kami. Semua doa, semua permintaan Allah kabulkan, insya-Allah. Cuma bila, di mana, bagaimana. Itu persoalannya. Salam hadir ayah haji Tok Abah. Yes Tok Abah. Memohonlah kepada Allah. Apa saja Tok Abah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Jangan. Kamu infak jalan Allah. Jalan Allah infak. Jadi kaya tak salah. Tak salah. Tapi pernah satu masa sahabat Rasulullah menangis. Kenapa kau menangis di hadapan Rasulullah? Abdurrahman bin Auf menangis di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah. Tok Abah sihat? Sihat Tok Abah. Ya Rasulullah. Benarkah apa yang dikatakan oleh Aisyah kepadaku, bahawa akulah sahabat yang terakhir masuk syurga? Menangis Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya. Paling kaya menangis. Kenapa aku paling lambat masuk syurga ya Allah? Sedangkan aku paling banyak bersedekah. Rasulullah kata kepada Rahman, betul kata Aisyah, engkaulah sahabatku, orang yang paling lambat masuk syurga. Kerana engkau harta banyak. Nak masuk syurga, Allah akan cek satu-satu. Daripada mana kau dapat wang, kepada siapa kau bagi, kau keluar zakat tidak, akan disamak satu persatu. Satu persatu. Jadi kau lambatlah masuk syurga. Sedangkan sahabatku yang lain miskin, dia tak ada apa, bawa beg satu je masuk check-in airport. Sebab ada barang, tak ada barang. Ada pasport. Okey, jalan. Terus masuk syurga. Tapi kau tak boleh. Ada barang, ada. No. Berlori-lori barang kena check. Lambatlah kau. Bukan kerana apa kau lambat masuk syurga. Kerana harta kau banyak akan disamak. Sebab itulah, kalau orang jadi kaya, dia lambat masuk syurga. Lambat masuk syurga. Dah lama tak tengok Tok Bah online ya. Dah lama. Tok Bah sibuk tu. Akan hisap satu persatu Tok Bah. Betul. Jadi, orang yang kaya itu akan melambatkan masuk syurga. Melambatkan masuk syurga. Dia sama satu persatu. Kau boleh tipu di dunia. Kau kata ni duit aku. Duit aku. Aku tahulah kau. Kau bukan keturunan jutawan. Tiba-tiba jadi pemimpin, jadi jutawan. Daripada mana duit kau?
Daripada gaji. Harapkan gaji kau tak boleh jadi jutawan. Kau menipu tak apalah. Kau buatlah, Allah tahu. Tengoklah di akhirat nanti. Manusia-manusia yang menipu di dunia ini. Kita akan sama-sama menonton. Di pada mahsyar akan ditontonkan di hadapan ramai tau. Di hadapan ramai akan ditontonkan setiap orang. Disiasat dan akan ditunjukkan pahala dan dosa yang mereka lakukan. Kita boleh tengoklah pemimpin yang menipu, membohong. Apa yang dia buat di hadapan Allah. Tahulah nanti. Mereka ini sebenarnya istidraj. Istidraj ni maknanya Allah nak minta jauh di dunia lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat, semakin pakat, semakin besar, semakin kaya. Semakin kuat mereka menipu, semakin melupa kepada Allah. Kononnya dapat menipu rakyat. Tapi Allah dia tak boleh tipu. Dia lupa umur pun dah 70 lebih dah. Umur dah lebih dapat umur Rasulullah. Sepatutnya insaflah, sedarlah dengan apa yang dilakukan itu akan dihisap satu persatu. Sebab itu zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat, masing-masing tolak tak nak jawatan. Aku tak nak jawatan. Sebab kalau aku pegang jawatan, aku disoal satu persatu. Apa aku buat dengan jawatan? Apa aku amanah ke tidak? Apakah aku menzalimi orang ke tidak? Akan disoal. Lambat masuk syurga. Aku tak nak. Engkau bagi orang lain lah jawatan. Tapi kita akhir zaman berebut, sanggup menipu, sanggup berbohong untuk memegang jawatan. Auzubillah min zalik. Tapi orang ini dipanggil istidraj. Makin kuat menipu, berbohong. Tidak rasa takut kepada dosa, tidak rasa takut kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Inilah akhir zaman. Akhir zaman. Tu Abah bercuti selama sebulan. Baru 2 hari buat live semalam dan pagi. Wah, bercuti tak Abah? Lepas di dunia dan akhirat tak lepas. Wah, betul sekali. Lepaslah engkau di dunia siapa pun. Kita juga macam tu. Jangan cakap orang lain. Kita juga. Kita dengan anak-anak, dengan isteri, suami. Juga tak terlepas. Ada suami nak masuk syurga. Tiba-tiba isteri dia panggil. Oi bang, datang sini kejap. Berbicara semula. Bang dulu tak bagi saya nak pergi shopping beli baju pun tak bagi. Bicara depan malaikat, depan Allah. Bicara depan Allah sorang-sorang. Tapi nasib baiklah suami ni ada pahala banyak. Okeylah aku bayarlah. Kesalahan aku dulu dengan pahala. Kalau ada pahala, kalau tak ada pahala, dah jadi masalah. Masalah orang yang pahala banyak, bolehlah dia membayar perkara-perkara dosa dia dengan pahalanya. Kalau pahala dah habis, dosa orang tu akan kau ambil. Akhirnya kau masuk neraka. Na'udzubillah. Ada orang berhormat pada ibu bapa. Ya no? Tapi pakaian menjolok mata. Ibarat tak pakai baju. Apa pendapat tu? Haram. Haram. Hormat ibu bapa itu adalah satu kewajipan. Tapi aurat itu juga satu kewajipan. Benda yang berbeza. Benar Ayah Haji. Benar. Benar sekali. Terima kasih. Benar berbeza. Kalau tiada pahala, balik awal. Tiada pahala, habis. Sebab itu, kita kena buat persiapan. Kita tak ingat dah kita buat dosa dengan siapa. Kita ada menipu siapa. Zaman sekolah dulu kan kita tak ingat dah. Jadi kita kena buat pahala. Ambilkan pahala banyak-banyak supaya bila dia tuntut pada mahsyar nanti. Oi, go. Oi, kawan. Oi, bro. Kau tak ingat ke kau tipu aku? Kau kata nak pinjam basikal aku sekejap je. Kau terus pergi jual basikal aku. Sekarang aku nak balik. Okeylah. Dibayarkan dengan pahala. Kalau pahala ada. Kalau pahala tak ada, kau ambil dosa aku bagi kau. Allah buat macam tu. Jadi sepatut kita tak masuk neraka. Dengan dapat dengan dapat dosa dia orang tu, terus masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Kalau tiada pahala, balik awal. Balik awal. Kita kena ingat. Apabila matinya seorang anak Adam itu, 3 perkara akan ikut ke kubur. Adius. Apa khabar di... Salam Tok, kenapa umur dah senja masih gila kuasa? Itulah istidraj. Istidraj ni maknanya ialah orang yang Allah hukum dia, iaitu supaya jauh daripada Allah SWT. Semakin lama, semakin merapu, itulah istidraj. Ini yang kita nak. Ini yang kita takut. Sama juga orang kaya. Solat tidak, zakat tidak, apa tidak. Tapi harta semakin banyak. Itulah istidraj. Itu juga. Istidraj ni juga berlaku kepada orang kafir. Orang kafir juga istidraj. Orang kafir juga akan disiasat daripada masyarakat. Terus tendang masuk neraka. Istidraj. Sebab dia kata dia. Jadi Allah nak jauhkan dia. Dia rasa di dunia dia dah punya. Dia tak perlu dah akhirat. Itu istidraj lah.
Istidraj. Orang Islam pun macam tu juga. Nakkan kuasa, dapat kuasa, sanggup bohong apa, itu istidraj. Kalau dia takut kepada Allah, dia tak buat benda tu semua. Istidraj ni mana dia semakin jauh daripada Allah, semakin jauh. Allah tolak dia supaya semakin dalam neraka dia sehingga ke neraka Whale. Neraka Whale ni neraka yang paling bawah sekali. Allahu akbar, nauzubillah min zalik. Adi Yunus. Jadi itulah orang istidraj. Jadi jangan bangga ya. Kalau tengok orang rumah besar, kereta besar, pakak besar, bisnes besar apa semua, tapi solat tidak, sombong ke apa semua, itu dia sedang ditimpa bencana istidraj. Istidraj. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Haji, perkongsian pengataan bersama, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Yang penting jaga solat. Kalau tak solat, amalan lain tak akan diterima. Nescafe. Benar sekali. Jaga, bukan setakat jaga solat. Perbanyakkan solat. Solat 5 waktu tak boleh banyak, tak boleh kurang. Tak boleh. Tak boleh nak buat subuh 6 rakaat. Tak boleh. Jadi, yang penting bukan jaga solat Nescafe. Iaitu perbanyakkan solat. Sekurang-kurang dalam masa 24 jam, ulama kata 40 rakaat kena solat. 60 cantik, 70 rakaat lawa. Sekurang-kurang dalam masa 24 jam, 40 rakaat kita kena solat. Solat apa tu? Sampai 40. Ini yang kita nak kongsi ni. 17 rakaat ialah solat 5 waktu. Itu baru 17. Kena cari solat-solat yang lain Nescafe. Tak boleh jaga solat. Tak boleh. Perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Solat itu penting. Kenapa solat sunat penting? Sedangkan dia tidak wajib tu. Tak buat tak dosa. Bila masa dia akan jadi penting. Solat sunat akan jadi penting setelah di pada mahsyar nanti. Apabila ditimbang, dilihat solat wajib, didapati solat wajib tidak lengkap, tidak sempurna, maka akan dihumban dalam neraka. Allah kata nanti dulu. Nanti dulu mereka sebelum humban dia dalam neraka dengan solat wajib tak sempurna. Cuba kau lihat solat sunat dia. Ini penting solat sunat. Apabila dilihat solat sunat, ya Allah, ya Rabbi, banyaknya solat sunat dia, maka kau ambillah pahala solat sunat tadi, kau tampung kepada solat wajib, maka alhamdulillah dia terlepas daripada api neraka. Di sini pentingnya solat sunat talian hayat, bro. Talian hayat untuk kita masuk syurga. Sekarang memanglah tak penting, memanglah tak di dunia memanglah, tetapi di akhirat itu yang penting bagi orang yang tahu. Bagi orang tak tahu dia tak buat. Sunat. Yelah, kau garanti ke 5 waktu kau buat cantik? Garanti ke solat 5 waktu kau tidak lalai? Garanti ke 5 waktu kau tidak otak kau pergi Hong Kong, Korea mana? Kekurangan itulah kau mesti lengkapkan dengan solat sunat. Nescafe, ingat, perbanyakkan solat. 17 garanti, berbanyak 40. 40. Tahu tak 40 rakaat itu datang daripada mana? Ya, Nescafe betul. Betul. Istidraj. Allah beri dalam keadaan benci. Wah. Ini saya suka Tok Abah ni. Allah beri dalam keadaan benci dan nak menjauhkan lagi dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Maznah Ibrahim. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Solat duha, solat tahajud. Tengok Tok Abah dah bagi pencerahan. Solat duha, solat tahajud, solat sunat sebelum dan selepas. Qabliyah, ba'diyah. Solat awabin, solat awabin. Solat wabin 6 rakaat, jangan lupa. Jangan lupa, banyak solat yang kita boleh buat. Kira-kira sampai 60 rakaat. Solat sunat anjal. Anjal. Solat witir saja dibuat dengan witir, iaitu ganjil. Witir ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat Rasulullah buat. Kalau nak banyak, buat 11 witir. Kalau nak kurang, buat 1. Begitu juga duha. Duha ni lengkap. Waktu duha pukul 8, pukul 7.30 tadi sampai pukul 12. Duha. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8, boleh buat 10, boleh buat 12. Boleh. Siapa yang buat 12 duha, dibina sebuah istana emas di syurga, berlantaikan permata. Itu yang Allah janji. Allah janji. Janji bukan dicepatikan. Janji Allah pasti. Siapa tak buat rugi. Rugi. Papa duri sendiri. Prepare diri sendiri. Betul. Betul. Buat persiapan diri sendiri. Bila Allah nak hadirkan sesuatu kebaikan ke atas kita, dia temukan kita dengan orang-orang yang baik-baik. Ini takdir. Ini hidayah. Bila Allah nak memberi sesuatu kesedaran kepada kita, maka dia menggerakkan anda hadir dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk setiap pagi.
Jika Allah tidak, mungkin dalam program-program ustaz yang lain, orang-orang yang lebih hebat lagi. Atuk ni hanyalah setakat untuk kesedaran saja. Tapi sekurang-kurangnya boleh memberi pencerahan kepada anda semua. Mr. Faizi, lain macam atuk pagi ni. Lain macam ke? Ada macam lah. Ada macam. Banyak pengusian pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Apabila kita meninggal, kita kena ingat kita akan meninggal. Apa yang kita bawa ke kubur? Baru kita sedar sejauh mana kita nak mengisahkan diri kita. Bila kita pejam mata, bila kau sudah inna lillahi, dah sampai masanya. Dah sampai, dah meninggal Fazli. Contoh ni. Contoh, orang kata dah meninggal Fazli. Apa yang Fazli kau bawa? Fazli pula. Faiz. Apa kau bawa? 3 perkara. Kau akan bawa harta, kereta. Kau akan bawa keluarga. Dan kau bawa amal ibadat. Ini 3 je yang kita bawa. Pangkat tak bawa. Tak bawa pangkat. Gelaran datuk-datuk bawa lah. Tapi semua itu sampai ke kubur je. Semua balik. Bini cantik balik, kereta besar balik, semua balik. Semua balik, rumah besar tinggal. Yang tinggal bersama kita adalah amal ibadat kita. Jadi kita ni semua nak mati. So apa yang kita nak cari harta banyak nak masuk dalam kubur ke? Tak ada. Belum pernah ada dalam sejarah orang meninggal ditanam dalam rumahnya banglo besar. Tak ada. Tak ada. Mesti tanam dalam kubur. Tak boleh. Mesti tak ada. Jadi kita dah tahu dah. Bukti Allah dah bagi tahu dah. Kita meninggal hanya ibadat bersama kita. Orang yang kita sayang tak bersama dengan kita. Orang yang baik dengan kita tak bersama kita. Ahli politik, pemimpin tak bersama dengan kita. Di dunia pun tak bersama kita. Apalagi di akhirat tak bersama kita. Dia pun bawa diri tak ke mana. Dia kata aku nak tolong kau. Aku pun belum tentu lagi dapat orang syurga atau tidak. Betul tu. Kau nak benda projek boleh lah. Kau nak pahala apa semua belum tentu dapat. Tak boleh pun. Lain macam pagi ni. Jadi kau nak bawa ialah kau bawa ibadat. Adakah bawa ibadat ni kita hanya beribadat sekadar saja? Tak apalah cukup-cukup makan. Tak ada. Mesti kena ibadat banyak. Banyak kena ibadat. Tak boleh sikit-sikit. Tak boleh sikit-sikit. Sebab kita ni dalam kubur nanti yang membawa cahaya kepada kita ialah Al-Quran. Dalam kubur nanti yang membawa kelapangan, kubur kita jadi luas, sayuk mata memandang ialah zikir. Dalam kubur nanti yang membawa kepada ketenangan kepada kita ialah puasa. Dalam kubur nanti yang bawa kelapangan, keesaan sementara menunggu hari kiamat yang besar, kita banyak bersedekah. Itu yang kita dapat. Itu yang kita dapat. Bukan di dalam kubur nanti kau ada tasri, maka kubur kau jadi luas. Tak ada. Tak ada bro. Tak ada. Jadi jangan banggalah tasri itu. Tak guna langsung. Tak guna langsung. Dalam kubur nanti kalau kau tengku dapat ni, kau jadi agung ke apa. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Akan ditanya, Ma Rabbuka. Aku agung ni. Oh, aku agung. Ma Rabbuka. Tak boleh jawab. Kena pukul bro. Kena pukul. Hantam kau. Tak ada. Dunia ni tak ada di akhirat nanti. Tak ada. Tak ada. Apa pun harta yang kau ada yang menjadi hak milik kau setelah kau bersedekah. Bila kau bersedekah, itulah milik kau. Yang ada dalam bank banyak mana, itu bukan milik kau. Bukan. Itu milik orang lain setelah kau mati. Yang kau makan, itu yang menjadi milik kau. Yang kau pakai jadi lusuh. Yang kau makan jadi taik, jadi berak. Tak ada apa. Yang kau sedekah itulah yang kekal abadi. Itulah yang kau. Jangan kedekut. Gaji 3-4 ribu. Nak bagi RM50 ke masjid kedekut. Sedekah yang RM50 itulah yang memberi cahaya kepada kau dalam kubur. Sekarang kau tak nampak dah. Tapi kalau bila dah masuk kubur, baru nak minta dengan Allah, Ya Allah, hidupkan aku semula. Duit aku tak sempat nak sedekah. Tak ada dah. Tak ada seorang pun yang mati hidup balik. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dan apa yang diminta? Diminta orang mati minta dengan Allah. Orang mati minta dengan Allah apa dia? Ya Allah, hidupkan aku walaupun 1 jam. Untuk buat apa? Kerana aku nak bersedekah. Itu. Jadi buatlah sekarang bagi orang yang masih hidup. Perbanyakkan sedekah. Sebab Allah, Rasulullah telah memberi jaminan. Orang yang bersedekah tidak akan miskin. Tapi kenapa takut bersedekah? Sebab syaitan tak bagi. Syaitan. Syaitan tak bagi. Nanti kau duit tak cukup tahu. Syaitan yang kata. Sebagai rezeki daripada Allah. Sedangkan kita tahu. Allah yang bagi. Ini yang penting yang harus kita faham. Jangan takut nak bersedekah. Jangan takut. Bersedekahlah. Walaupun sedikit. Tak tahannya. Sedikit. Sebab itu sedekah. Si miskin sedekah. Value lebih besar daripada si kaya. Kalau dia ada 1 juta.
dia sedekah 100,000, baru 10%. Tapi si miskin ada RM10, dia sedekah RM5, itu sudah 50%. Sebab itu 50%. Kadar pahala orang miskin ini lebih besar daripada 100,000 yang disedekah oleh orang kaya. Tapi bagi orang yang istidraj, dia tunjuk lagi, tengok aku sedekah banyak, aku sedekah banyak. Tak guna bro. Tak guna bro. Semua itu jadi habuk dan angin saja. Tidak berguna kepada kita. Itu yang kita kena buat. Kena pakai. Itu sedekah yang kita buat. Jadi, notification. Apabila meninggal, hanya sedekah dan amal saja yang kita buat. Amal. Sedekah jariah yang kita buat. Siapa yang kita tolong di dunia, kita bantu dia boleh pergi sekolah. Sehingga dia boleh sekolah. Kita bantu beli basikal dia. Dia boleh pergi sekolah dengan basikal. Itulah pahala yang kita dapat. Itulah pahala yang kita dapat. Terima kasih. Ya, saya minta dia dulu, Tok. Silakan Nescafe. Nescafe. Terima kasih, Fuzia. Ingat, Nescafe bukan solat sekadarnya. Mesti perbanyakkan solat. 40 waktu. Nescafe tolong cari 40 waktu. Satu hari, satu malam, 40 waktu. 17, itu wajib. Abewa. Terbaik tu. Peringatan dan pergusian. Terbaik. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Terima kasih tu. Eddie Yus, terima kasih tu. Banyak info yang baik. Kesedaran pencabahan minda kita. Kalau tidak kita stres. Kita stres. Ada orang stres. Ada orang sampai nak jadi gila. Kenapa jadi ada aku? Kenapa aku bisnes rugi? Kenapa aku jatuh pangkat? Macam-macam. Kenapa aku sakit? Kenapa rumah tangga aku huru-hara? Kenapa isteri aku sakit? Kenapa anak aku sakit? Macam-macam kenapa? Sebab dia tidak faham takdir. Dia tidak faham qada dan qadar daripada Allah SWT. Itu semua takdir. Itu semua ujian. Hidup ni ujian. Orang yang tak pernah diuji oleh Allah SWT ialah orang yang tidak disayangi oleh Allah. Allah akan sayang apabila dia uji kita. Semakin banyak ujian, semakin Allah sayang kepada kita. Sebab itu kita kena ada two-way communication dengan Allah SWT. Bila Allah uji, itu adalah apabila Allah uji kepada kita, itu notification. Signal. Mungkin aku lupa kepada Allah. Takdir boleh ubah tak? Boleh. Boleh diubah. Apa sahaja boleh diubah oleh Allah sebenarnya. Kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Boleh diubah. Boleh diubah. Takdir boleh diubah. Takdir boleh. Kau kena beramal. Memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam Rosna. Pak Diction. Pak Diction. Pak Diction. Itu takdir yang kita boleh buat. Ingat. Ya Allah, cabutlah segala di dalam hatiku apa engkau tidak suka. Dan hiasilah hatiku dengan sesuatu yang engkau suka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya dengki, dendam, hasad, semua itu dicabut daripada hati kita. Sebab apabila bersihnya setokor daging, setokor hati itu, maka bersihlah diri kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang menjadi tanggungan kita. Tanggungan kita, berani. Jadi itulah kita apa yang kita berharap. Memohonlah dengan Allah SWT. Jangan memohon selain daripada Allah SWT. Pohonlah dengan Allah. Pohonlah dengan Allah. Allah akan beri segala-galanya. Mintalah dengan Allah. Seperti mana kata Sayyidina Ali, aku minta dengan Allah, tapi apabila Allah tak bagi, Allah bagi yang lain, aku tetap redha dan bersyukur. Kerana Allah tahu itu yang terbaik kepadaku. Jangan banyak doa dunia. Ini atuk nak kongsi lah. Anak cucu atuk ni jangan duk berdoa dunia. Ya Allah, naikkanlah pangkat. Ya Allah, naikkanlah gaji. Ya Allah, nak kereta baru. Ya Allah, nak tukar rumah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, nak pergi melancong. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini dunia, bro. Kalau kau nak kaya, kau solat 2 rakaat pagi tadi. Atau pagi esok kalau umur kau panjang. Solat sunat fajar 2 rakaat. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Siapa yang solat sunat fajar pagi tadi, dia jutawan. Dia tak perlu jutawan dunia. Buat apa jutawan dunia? Sekejap. Sebab jutawan dunia semua ditinggalkan. Kita nak jutawan akhirat. Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tadi, dia sudah jutawan. Dia tak risau. Dia tak stres. Dia tak down. Walaupun apa pangkat dia sekarang, walaupun dia hanya jaga sekolah, tapi dia sudah buat 2 rakaat tadi, dia jutawan. Walaupun guru besar, tapi tak buat 2 rakaat tadi, dia start miskin. Miskin. Guru besar gaji 10,000, miskin. Jaga gaji 2,000, kaya. Sebab apa? Sebab dia solat sunat fajar 2 rakaat. Itu membezakan manusia di dunia dan akhirat, bro.
Tahniah Atuk, 10 like untuk Atuk. Dah 10 like. Oi, belum lagi. Belum lagi. Semua itu takdir daripada Allah SWT. Itulah membezakan di antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya bukan terletak kepada wang ringgit. Silap tu. Silap bro. Orang kaya sebenarnya terletak kepada amalannya. Orang kaya terletak kepada wang ringgit. Itu kayu ukur dunia. 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 Oh, itu tak ada duit. Miskin lah tu. Itu kau kata. Tapi di sisi Allah, dia paling kaya. Dia paling rapat dengan Rasulullah. Yang kau ada duit banyak. Tapi kau jahanam dan neraka. Kena fikir bro. Dah nama orang politik. Lain macam Rosna. Macam mana niat solat sunat fajar? Sajaku solat sunat fajar 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Atuk suka soalan macam ni. Bila nak belajar. Okay, macam ni Fiz. Masa solat sunat fajar ni, ialah apabila masuk azan waktu subuh. Dia kena tunggu. Tunggu masuk azan waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia ada as-salatu khairum minan nar. Solat itu lebih baik daripada tidur. Azan penuh lah. Bukan setakat tu. Azan penuh lah. Faiz. Faiz. Jadi, apabila azan subuh, maka Faiz start dengan solat sunat fajar. Saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu je. Akad takbir Allah. Dalam hati lah. Dalam hati kata terlintas di hati, aku solat fajar 2 rakaat. Terlintas di hati. Allah. Tangan macam ni. Tangan 2 mesti ke depan. Mesti ke depan. Tak lebih daripada hujung telinga ni. Bawah sikit pun tak apa. Allah. Kat bahu pun tak apa. Allah. Ke depan. Ke depan. Tangan mesti ke depan. Ke depan ni. Allahu Akbar. Dalam hati terlintas. Aku solat sunat fajar 2 rakaat. Allahu Akbar. Niat. Itu niat. Kemudian start dah. Start baca doa Al-Fatihah. Wajah tu wajah lillazi fat. Itu doa. Kalau tak pandai baca Al-Fatihah. Doa Iftitah. Terus baca Al-Fatihah. Baik, terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus baca. Kalau boleh baca keluar Allah pun baca. Kalau tak boleh, tak apa. Terus sujud, rokok dan sujud. Dan begitulah dah masuk rakaat kedua. Boleh Faiz? Boleh. Itulah solat sunat fajar. Buatlah. Rasulullah tidak pernah tinggal solat sunat fajar. Tidak pernah tinggal. Semua sahabat-sahabat tidak pernah. Sebab kekayaan sebenarnya ialah terletak pada solat sunat fajar. Itu baru 2 rakaat. Belum lagi duha. Duha yang kita buat sekarang. Sekarang is duha time. Waktu duha. Banyak. Belum lagi tahajud. Belum lagi banyak harta kita dapat. Belum lagi qabliyah ba'diyah. Belum lagi. Solat sunat awabin. Di antara maghrib dengan isyak awabin 6 rakaat. Banyaknya ya Allah. Banyak kaya raya. Sebab itu orang beriman. Engkau nampak je dia susah. Dia tak susah. Orang dah selalu pergi masjid. Kau nampak je dia pakai kereta buruk. Dia sedang berfikir kereta besar di syurga. Dia nampak, kau nampak je dia tinggal di rumah buruk. Tapi dia sudah nampak istana dia di syurga. Yang kau duduk dalam rumah banglo ni, di dalam di pada mahsyar, di dalam syurga, kau tak tentu lagi syurga ke neraka. Tapi kalau tak beribadat, neraka lah kau. Itulah. Boleh Tanya Atuk. Tanya Fiz, tanya. Kita semua faham kan? Kita semua faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya haji semua. Ya, Bandali, apa khabar Ali? Apa khabar? Faiz, saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itulah Bang Komo kita beritahu. Terima kasih YouTube Atuk. Siapa yang belum ni? Siapa yang belum subscribe, Atuk tolong YouTube Haji Mat Atuk. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Politik dalam Islam. Islam itu memimpin. Oh, lain macam kau. Lintas dalam hati. Ya. Lintas je. Sop. Saja aku solat sunat. Sop. Macam tu je. Yang kau cakap tu belum lagi niat. Itu cakap. Cakap bukan niat. Ya. Sodik. Sodik kos. Ya. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Betulkan saya tu. Ini pandangan. Tiada kebetulan. Semuanya ketentuan Allah SWT. Betulkan saya tu. Ini pandangan. Tiada kebetulan. Semuanya ketentuan. Ya, semua ditakdir. Tercatat dah. Umur 4 bulan dalam rahim ibu sudah tercatat dah. Umur kau berapa. Di mana kau meninggal. Kau kaya banyak-banyak mana. Semua dah ditentukan. Sudah ditentukan. Amal ibadat kau banyak mana. Isteri kau siapa. Anak kau berapa orang. Semua sudah ada. Sudah ada. Solat tiap agama. Amin. Solat tiap agama. Habis tu. Setakat lima waktu cukup kuat ke tiang?
Tak kuat kan? Kau kena tambah. Biar jadi setakat 17 rakaat. 5 waktu itu 17 rakaat. Tak kuat 17 tiang. Nak menampung istana besar. Mesti ada 40 tiang. 40 rakaat. Haliza, kena solat sunat biar jadi 40 rakaat. Boleh? Boleh buat? Kena buat. Jangan cakap je. Solat tiang agama. Berapa tiang? Takkan 17 tiang? Tak cukup. Kena 40 tiang. Cari. 40 tiang. Ya, okey, faham. Faham. Tolong amalkan. Tapi untuk hari ini, sekarang Faiz buat solat sunat duha dulu. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sama juga. Apabila terlintas hati, sama juga. Baca surah Al-Fatihah. Dan kalau ingat wadduha, boleh. Kalau tak ingat, baca Qul Huwallah atau apa-apa surah. 2 rakaat. Faiz buat dah. Faiz buat. Ikut atuk. Ikut pandangan atuk. Mulailah. Kalau tak pernah buat pun buat. Kalau pernah buat pun buat. Buat. Faiz. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Pergilah penjuru mana-mana. Kalau ada surah, pergi surah. Kalau tak ada, buatlah tepi-tepi mana. Ambil wuduk dulu. Jangan lupa. Duha dah buat tadi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Semoga duha yang Faiz buat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bersangka baik dengan Allah. Apa ibadat Allah terima. Sebab orang yang tak buat ibadat, tentu Allah tak terima. Orang yang tak solat, tentu tak terima. Tapi orang yang solat, insyaAllah Allah akan terima. Dekatkan diri dengan Allah dengan solat. Ya Haliza, Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu. Sama-sama Haliza. Ingat, bukan 17 tiang. Kita nak 40 tiang. Tiang agama itu ada 40. Bukan 17. 17 itu yang wajib saja. Yang bergoyang-goyang je. Goyang. Kalau tumbang satu, habislah. Ini 40 tiang kita nak. 40 tiang agama. Wah, paling kurang. Biar miskin di dunia, jangan miskin akhirat. Amin. Benar sekali. Rasulullah ditanya. Allah bertanya Rasulullah, ya kekasihku, adakah kau nak kaya lebih kaya daripada Raja Parsi? Rasulullah kata, aku tak nak. Aku nak hidup sederhana. Kekurangan seperti umat-umatku. Itu pilihan Rasulullah. Pilihan. Sebab itu Rasulullah masa dia meninggal, ada ditinggal bangunan besar-besar. Banglo ke, kereta besar. Ataupun unta besar. Kuda besar. Tak ada. Yang Rasulullah tinggal hanya Al-Quran dan hadis saja. Ini pemimpin besar bro. Presiden. Pemimpin besar dunia. Dia tinggal Al-Quran dan hadis saja. Pernah satu ketika Rasulullah bangun daripada solat. Selepas solat dia terus masuk bilik. Dia teringat ada satu cincin. Dia kata, aku tak nak apabila aku wafat, cincin ini akan menjadi harta pusakaku. Aku nak sedekah kepada orang. Cincin bro. Yang kau nak tinggal harta saham juta-juta tu, itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Oh, bimbang nanti kalau aku meninggal, anak aku nak makan apa. Rasulullah tak fikir benda tu. Kau ingat Rasulullah tak ada anak ke? Ada. Kau ingat Rasulullah tak ada cucu ke? Ada. So, siapa yang jaga? Allah. Allah yang jaga. Kita pun begitu juga. Allah yang jaga. Allah tentukan rezeki dia. Kenapa ya kita bekerja kuat siang malam sehingga tinggal amal ibadat kita kerana nak mencari harta meninggalkan anak-anak? Oi, dah ramai dah orang jutawan. Tinggal harta anak beranaknya hancur. Lebih-lebih lagi harta rasuah. Harta tipu. Semua tu menghancurkan keluarga dia. Hancur bro. Hancur. Baik jangan tinggal harta. Sebab itu sunnah. Orang yang meninggal tak ada satu harta pun. Yang Rasulullah tinggal ialah baju, kopiah dengan serban dengan capai. Itu je Rasulullah tinggal. Tak seorang pun berbuk anak dia. Ya, maka perbanyakkan dengan amalan yang baik. Amin. Ya, kerat susu Assalamualaikum Ji. Lama kerat tak masuk. Lama. Terasa lah kerat ni. Terasa. Ya, Tok, nak tanya, adakah syurga neraka itu dah ditakdirkan untuk seseorang boleh diubah? Ditakdirkan dan boleh diubah. Boleh diubah. Sebab Allah bagi fikiran. Apa beza kita dengan binatang? Binatang kalau setakat nak makan, lembu di bandar makan. Kita kalau setakat nak tidur, kelawar pun tidur. Tidur. Apa membeza? Ialah otak pemikiran. Allah beri kebebasan kita berfikir. Allah turunkan kita kepada Al-Quran dan hadis. Banyakkan baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Dan di situ kita akan mendapat hidayah. Di situ kita mendapat nur. Di situ kita mendapat pegangan. Pegangan kita. Itu ditentukan. Allah tentukan. Tapi boleh berubah-ubah. Ada seorang sahabat. Malaikat melihat namanya berada di neraka. Nama ada di neraka. Maka dia turun. Wahai si fulan. Aku melihat namamu berada di neraka. Kenapakah kau terus beribadat begini kuat? Kata dia apa dia?
Sungguhnya neraka dan syurga itu adalah hak Allah. Aku tidak ada kuasa. Tapi aku ada kuasa dan kudrat dan hidayatku. Ialah dengan beribadat kepadanya. Aku akan bekerja keras untuk beribadat, bermunajat kepada Allah siang dan malam untuk pastikan ibadat aku boleh memenuhi apa kehendak yang dituntut oleh Allah. Sebab Allah kata aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Maka sekarang aku sedang menyembah Allah Subhanahu taala. Maka baliklah malaikat naik ke langit. Dilihatnya nama di neraka sudah tak ada, tetapi nama di syurga sudah dicatat sebagai ahli syurga. Itu yang penting, bro. Walaupun ditentukan boleh berubah-ubah. Boleh. Umur boleh panjang. Boleh berubah. Ada amal ibadatnya. Sebab itu kita kena banyak sedekah. Sebab itu kita kena banyak solat. Solat wajib. Solat sunat buat semua. Zikir. Kita buat semua. Supaya benda itu boleh berubah. Semua takdir ditentukan. Dan semuanya boleh berubah. Allah berkuasa. Sedikit dah. Kena faham tu. Kita tahu tak? Bila kita ni ke syurga atau ke neraka. Kita boleh tahu sama ada kita ni memenuhi ke syurga ataupun tidak. Kalau kau tak solat, tentu dah kau ke neraka. Sebab ini jelas. Bagi orang yang tak solat akan dihumban ke neraka. Berarti kau boleh tahu lah. Tetapi ada tapinya. Ada sirah, seorang pelacur tak pernah solat tetapi memberi anjing minum. Maka anjing itu hilang di kawasan dan tidak mati. Dia syurga. Syurga neraka hak Allah. Dia boleh bagi kepada siapa boleh. Orang tak pernah solat boleh. Orang yang solat bagi neraka boleh. Itu kuasa Allah. Tapi Allah dah bagi tahu. Orang tak solat neraka. Ada kau nak ambil risiko? Pergilah. Atuk tak nak. Atuk tak nak kalau kau nak ambil risiko. Ya insya-Allah, amin. Insya-Allah tu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ni kita beri pilihan untuk milih syurga atau neraka. Itu beza kita dengan binatang. Yang bezanya, kalau setakat nak makan, lembu dibendang makan. Tapi dia makan rumput, dia tak kena kolesterol apa semua. Dia pun gemuk juga. Itu berpilihan sebab kita ada akal. Akal itulah membeza di antara kita dengan haiwan. Haiwan. Bila mana kita buat yang sunat seperti wajib, maka yang wajib terpelihara cantik kamu. Siapa yang nak kekalkan istiqamah, sentiasa solat 5 waktu, sentiasa tepat pada waktunya dan awal waktu, maka perbanyakkan solat-solat sunat. InsyaAllah engkau akan berjaya. Amin. Jadi semua itu boleh berubah. Boleh berubah. Sebab itu kena banyak sedekah. Bila sedekah, mohon kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku ini. Aku bersedekah ini kerana lillahi ta'ala. Aku bersedekah kerana-Mu, ya Allah. Kerana perintah-Mu, ya Allah. Kerana setiaku kepadamu, ya Allah. Maka aku sedekah hari ini. Dan aku mohon semoga umurku panjang. Boleh. Allah bagi panjang umur. Boleh. 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 Itu amalan kita. Boleh. Ubah dengan doa. Usaha. Berserah pada diri. Doa apa boleh? Ya Allah. Solat boleh. Dalam solat minta umur panjang. Boleh. Sebab apa yang bila mana kita paling hampir dengan Allah ialah semasa sujud. Sujud ni dalam solat. Dalam solat kau minta lah apa saja. Sebab itu kita kena perbanyakkan solat. Betul lah Pak Haji. Betul Rasulullah. Puan Isa, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau macam saya ada anak. Ada 8 orang. Saya lahir anak yatim piatu. Tak ada harta. Ada anak? Kaya lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam saya ada anak 8 orang. Saya lahir anak yatim piatu, tak ada harta. Kenapa pula harta tak ada kaitan dengan kelahiran? Kelahiran dan kematian tidak terkait dengan harta. Anak-anak sudah ditentukan harta masing-masing. Rasulullah tidak pernah tinggal harta kepada Fatimah. Tak ada. Rasulullah tak tinggal harta. Kita kena ingat. Cara Rasulullah tidak tinggal harta. Cara orang akhir zaman tinggal harta. Itu beza dia. Orang akhir zaman tinggal harta, takut anak dia tak boleh makan. Rezeki daripada Allah. Dia carilah sendiri. Ulat dalam batu boleh hidup. Yang penting, apa yang Rasulullah tinggal. Ini yang kita tinggal benda yang Rasulullah tak tinggal. Tapi kita tak tinggal benda yang Rasulullah tinggal. Rasulullah tinggal ialah Al-Quran. Kau ajar tak anak kau baca Al-Quran? Kau ajar tak diri kau sendiri baca Al-Quran? Kau ajar tak faham baca Al-Quran? Kau ajar tak amalan Al-Quran? Kau tahu tak apa dosa dan pahala dalam Al-Quran? Kau tak tahu. Itulah hasil peninggalan Rasulullah. Yang kau duk tinggal istana, yang kau duk tinggal harta, kereta kepada anak. Tak betul. Kau tinggal yang Rasulullah tak tinggal. Tak betul. Engkau meletihkan, menganiaya diri sendiri. Kau tinggal Al-Quran kepada anak engkau.
Sebab itu sunnah. Kau biarkan anak kau minta anak kau baca Al-Quran. Ni bismillah pun orang lain ajar. Al-Fatihah pun orang lain ajar. Apa bapak macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Kita kena ingat. Walaupun bismillah yang kita baca Quran, siapa ajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah lah orang yang pertama baca bismillah. Berapa banyak pahala? Bilion. Rasulullah mendapat pahala bilion. Seluruh 1400 tahun dah berapa. Sebab apa? Sebab satu patah ajaran dalam Al-Quran itu Rasulullah mendapat pahala. Sebab itu Rasulullah kekasih Allah. Dia yang ajar bismillah. Apa lagi 30 juzuk 6665 ayat. Itulah yang diajar oleh Rasulullah, yang dibaca oleh umat Islam. Siapa yang mengajar orang lain membaca Al-Quran, maka selagi orang itu membaca Al-Quran, dia akan mendapat pahala sampai kiamat. Sampai kiamat. Sebab itu anak kau kena ajar sendiri baca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah akan dibaca 17 kali satu hari. Wajib baca. Tak baca tak solat. Kau ajar anak kau biar pandai Al-Fatihah. Biar pandai. Jangan bagi ustaz ajar. Kalau ustaz ajar, ustaz yang dapat pahala. Betul. Betul tu. Jadi kau kena ajar sendiri. Baca bismillah. Biar kecil-kecil. Bismillah. Telur tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Tak apa. Lagi-kali dia boleh sebut betul. Baca Al-Fatihah. Biar dia pandai. Solat tak betul lagi tak apa. Tapi Al-Fatihah dia baca dengan baik. Engkau lah kena ajar. Jadi bila anak ini besar nanti, dia solat, dia baca 17 kali Al-Fatihah. Engkau dalam kubur akan dapat pahala. Engkau dalam kubur dapat hidayah. Engkau dalam kubur dapat, ini yang dikatakan anak yang soleh. Anak yang baca Al-Fatihah 17 kali ini, dapat kepada kita semasa kita di dalam kubur. Dapat. Sebab apa? Sebab kita yang ajar baca Al-Fatihah. Kita yang ajar. Ini kita kena jaga. Jaga bro. Tak payahlah bagi handphone ke. Oh, anak sekarang tak boleh tak bagi handphone. Outdated lah apa semua. Oh, tak betul bro. Tak betul. Baca dulu ayat Quran tu. Baca. Terbaik Pak Haji. Semoga dia buat segala urusan. Ya. Tak apalah. Ini handphone boleh beli. Nak ajar anak banyak pelajar tak boleh. Itulah yang pesaka yang besar. Bukan handphone. Macam mana nak banyakkan ingat akhirat. Kau nak banyak ingat akhirat. Nak banyak ingat. Setiap kali kau beribadat, kau ingatlah akhirat. Sebab kau ibadat itu kau nak himpun harta ke akhirat. Ibadat itu ada use ialah nak himpun harta untuk akhirat. Tak ada orang ibadat untuk aku nak solat ni sebab nak apa ni untuk dunia ke apa. Tak ada. Ibadat ini untuk akhirat. Sebut saja ibadat untuk akhirat. Dunia will be follow. Ke akhirat. Yang kedua, ingat mati. Aku hidup, mati. Manusia hidup, semua mati. Semua mati, semua mati. Kalau mati, akhirat lah. Akhirat. Akhirat. Kita tak tahu bila mati. Rahsia Allah. Rezeki tak tahu. Jodoh tak tahu. Mati tak tahu. Di mana kita mati tak tahu. Itu ketentuan Allah. Allah akan tentukan. Tapi kita boleh minta. Ya Allah, ya Tuhanku. Matikanlah aku pada hari Jumaat. Dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, ya Allah. Mati hari Jumaat. Semoga dilepaskan sisa kubur, ya Allah. Kita boleh minta. Daripada kita sepatutnya mengikut di Luh Mahfuz kita mati hari Khamis. Tiba-tiba kita minta, Allah kata tak apa malaikat. Ya malaikat maut, bagi dia mati, kau cabut hari Jumaat. Boleh? Batu kena minta. Kena minta. Bila tarikh nak mati kena minta. Hari apa kena minta. Ni tak minta. Kenapa kau tak minta? Kau tahu ke tarikh kau mati bila? Tak tahu. Itu kau kena minta lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku ditakdirkan meninggal, meninggallah aku pada hari Jumaat. Dada pula. Sakit dada. Selawat 300 kali. Wajibkan untuk sehari. Betul kan? Minta dengan Allah mati pada hari Jumaat. Kena minta. Sebab mati hari Jumaat ni lepas siksa kubur. Siksa kubur ni lama tau. Nak menunggu kiamat tu bila? Kena tunggulah. Jadi kalau hari Jumaat ni tak mati, alhamdulillah tak mati lagi. Tunggu Jumaat depan pula. Sebab kita minta mati hari Jumaat. We don't know when. Jadi setiap kali lepas Jumaat, kita tak mati. Kiamat akan berlaku hari Jumaat. Macam tu lah. Ya Saudia, Assalamualaikum selamat pagi. Hampir tengah hari. Hampir tengah hari pada Tok Haji. Batuk je. Batuk dah. Batuk sikit. Batuk sikit. Mula lambat. Minum air Pak Haji. Atuk puasa hari ni. Hari Isnin. Isnin kami kan kita janji nak puasa.
Rusnah. Kan kita geng-geng kita ni solat duha, geng kita buat solat-solat sunat, solat tahajud, qabliyah ba'diyah. Ni geng kita buat semua ni. Solat fajar. Ni geng kita ni. Geng kita ni bukan geng cakap je, geng buat, geng buat. Cakap ni tak pandai sangat. Puasa Isnin Khamis. Macam tu lah. Orang perempuan lagi untung. Dia puasa, dia boleh ganti terus. 2 dalam 1. Untung. Rugilah tak puasa. Puasalah satu-satunya ibadat yang tak tahu berapa besar ganjaran. Puasa. Sebab Allah kata, puasa tu kau puasa untukku. Aku akan menentukan berapa besar pahala aku nak bagi. Kau tunggu akhirat nanti lah. Tiba-tiba, wah, akhirat nanti puasa, pahala puasa. Besar bro, besar gunung Everest bro. Tak ada orang tahu. Itulah puasa. Hikmah puasa. Dan puasa ini ada pintu khas untuk orang masuk syurga. Bagi ahli puasa, dia ada pintu puasa. Pintu puasa akan panggil, ahlan wa sahlan, si fulan. Mai, masuk syurga, ikut pintuku. Pintu syurga. Bagi orang kuat bersedekah, sedekah, pintu sedekah panggil. Oi, ahlan wa sahlan, kam. Masuk pintu syurga melalui pintu sedekah. Bagi orang solat, 40 waktu, 50 waktu, masuk pintu syurga solat. Bagi orang baca Quran, 30 juzuk. Hafiz 30 juzuk. Masuk pintu syurga melalui pintu Al-Quran. 8 pintu Al-Quran. Bagi orang yang baik, orang berbaik pada orang tua, masuk juga. Bagi isteri yang taat kepada suami, tak tinggal solat, dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Boleh masuk syurga. Mudah kan masuk syurga? Asalkan beramal. Jadi kita buat, utamakan dalam family kita. Sebenarnya yang kita cari bukan kekayaan, kita cari kesenangan. Kesenangan itu tidak terletak kepada kekayaan. Dan kesusahan itu tidak terletak kepada kemiskinan. Kesenangan itu terletak kepada sabar dan redha. Sabar dan redha. Rasulullah pernah bangun pagi, tak ada apa nak makan. Tak ada makan. Maka Aisyah tanya, ya kekasih Allah, adakah nak makan pagi ni? Oh tidak, aku pagi ni puasa. Puasa sunat macam tu. Kalau bangun pagi tak ada benda nak makan, kau niat sunat lah puasa. Dia nak jaga. Jadi Aisyah lega kerana dia tidak menyediakan makanan pagi. Tapi Rasulullah puasa. Sebenarnya Rasulullah nak jaga hati isteri. Rasulullah ni very sayang kepada isteri tau. Hebat Rasulullah ni. Hebat. Jadi kita kena buat benda-benda. Rasulullah pun sanggup berpuasa. Rasulullah memilih dalam keadaan yang susah. Itu Rasulullah pilih. Bukan miskin tau. Miskin susah tak sama tau. Miskin fakir ni tak sama. Susah lain. Dia memilih keadaan susah ni apabila tak makan. Kita rasa susah kan. Tak makan. Susah. Bila kita banyak solat, kita akan rasa letih. Memang terasa letih. Itulah kesusahan yang kita pilih. Sebab apa? Sebab kita nak syurga. Kita nak akhirat. Apabila di syurga tak ada solat lagi. Apabila di syurga tak ada puasa lagi. Apabila di syurga tak ada menaikkan haji, tak ada. Apabila di syurga tak ada dengki. Apabila di syurga tak ada yang jahat-jahat. Apabila di syurga tak ada pemimpin-pemimpin ni, mengarut-mengarut ni, tak ada. Apabila di syurga semua wangi-wangi, yang busuk tak ada. Apabila di syurga semua cantik, yang tak cantik tak ada. Apabila di syurga semuanya muda, 30-an. Nenek engkau umur 18. Muda, semua muda. Hebat, semua hebat. Semua dah. Apa nak terus datang. Niat saja terus datang. Niat nak makan apple datang. Bidadari 70 orang. Oi, ramai bro. Itulah akhirat. Sebab itulah alim ulama, apabila sujudnya lama, berjam-jam sujud. Walaupun 2 rakaat, dia solat 3 jam. Solat 2 rakaat 3 jam. Kita solat 2 rakaat 3 minit. 3 minit. Sebab dia sujud lama. Sujud itu dekat dengan Allah. Ya Allah dalam hati dia. Ya Allah. Dia minta dah apa dia nak. Dia dah nampak dah di syurga. Dia dah nampak dalam sujud dia, dah nampak kehebatan syurga ya Allah. Dan dia juga dah nampak betapa beratnya neraka, api membakar. Dia dah nampak ya Allah, takutnya ya Allah semasa sujud. Semasa sujud itu 7 anggota sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau bayangkan bagaimana keadaan neraka itu begitu kuatnya ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah semasa sujud. Kau melihat betapa indahnya syurga ya Allah. Masukkanlah syurga ya Allah. Aku tak layak masuk syurga-Mu ya Allah. Kuatkanlah imanku. Aku takut kepada neraka-Mu ya Allah. Kita minta macam tu.
dan minta dengan Allah semasa sujud. Sebab itu orang yang alim-alim ulama, para rasul, para nabi, sujud lama. Rasulullah solat sampai bengkak kaki. Kita mana ada solat, kita bengkak main bola adalah. Kenapa kaki kau bengkak main bola semalam? Tak pernah dengar lagi kenapa kaki bengkak. Solat lah. Tak pernah dengar. Tapi Rasulullah bengkak kaki dia solat. Itu ahli syurga. Kekasih Allah. Duduk syurga paling tinggi sekali. Paling tinggi. Yang kita ni boleh tentu lagi neraka ke syurga. Kaki sakit kerana main bola. Allahu Akbar. Jauhnya kita. Jauhnya kita daripada Allah. Jauh, ya Allah. Dekatkanlah kami semua ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mati, ya Allah. Kita akan mati, ya Allah. Kita pasti mati. Kita pasti bertemu denganmu, ya Allah. Jangan sombong dengan Allah. Siapa orang yang sombong? Orang yang tidak mengamal ibadat dengan Allah. Orang yang sombong bukan nak menunjuk rumah besar, kereta besar, pangkat besar. Bukan. Itu bukan orang sombong. Orang yang sombong ialah orang yang tak nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu beramal ibadat? Orang yang berbohong, itu orang sombong. Orang yang melakukan perkara buruk, itu orang sombong. Orang yang dengki khianat, itu orang sombong. Dan orang sombong ialah orang yang tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Amal makruf nahi mungkar. Apa kita buat, buatlah yang baik. Hilangkan yang tak baik. Tetapi masih lagi berbohong. Inilah manusia-manusia munafik. Manusia-manusia munafik. Istidraj. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada istidraj. Kami rela tak kaya, ya Allah. Tak apa. Tak kaya. Tapi kita nak pastikan kita kaya dalam di akhirat. Kita kaya dengan iman. Kita kaya dengan kita tidak akan menyesal kita tak kaya di dunia. Sebab kaya di dunia bukan jaminan kita dapat bahagia. Kaya di dunia bukan jaminan untuk kita jadi senang. Ramai orang kaya, rumah tangga hancur. Hancur. Itu bererti bahawasanya kekayaan itu bukan jaminan untuk keharmonian rumah tangga. Keharmonian rumah tangga sebenarnya ialah ibadat. Kekasih, betul, ibadat. Suami isteri ibadat. Suami kena jadi iman di dalam rumah. Sentiasa solat, sentiasa puasa, sentiasa baca Quran. Itulah yang dikatakan keharmonian dalam keluarga. Bukan kerana ada karaoke. Rumah tu hebat, ada karaoke. Allahu Akbar. Rumah tu hebat, ada teater, ada panggung wayang dalam rumah dia. Allahu Akbar, penuh dengan syaitan. Apa yang nak dibanggakan seperti itu? Itu semua tidak dibawa ke dalam kubur. Tidak dibawa. Allahu Akbar. Adiwira, dunia dan akhirat. Betul, Adi, betul. Ya, Mak Riz. Salam Haji. Orang sombong merasa diri lebih baik dari orang lain, sifat iblis. Iblis suka macam tu. Jangan pedulikan orang lain. Peduli. Jagalah dirimu dan anakmu daripada dan jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ini yang dipesan. Ini yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita telah menjaga diri kita dan anak-anak kita, anak isteri kita yang kita sayang daripada api neraka. Apa makna dibakar api neraka? Makna tak solat. Apa makna dibakar api neraka? Bermakna tidak mengamalkan ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Apa makna engkau melakukan perkara mungkar, penipu, engkau membohong, itu yang berlaku dalam keluarga kamu, itu makna kau dihumban dalam neraka. Munafik. Munafik. Itu dihumban, itu makna api neraka. Apa yang jahat, itulah neraka. Apa yang baik, itulah syurga. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, semoga umur panjang kita semua mendapat hidayah dan kurniakan syurga kepada kita jika kita telah pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.